بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، واهدنا بهداية العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Pertama dan selamanya kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi SAW dan juga para sahabatnya dan juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan ilmu kepada kita. Syai'unillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, Allah memilih kita untuk sama-sama berada di tempat yang diturunkan Allah di tempat tersebut dengan rahmat daripadanya, dan kita dapat bersama-sama di dalam majlis menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pengetahuan makcik-makcik, mak abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita ganti ayah Sad. Hari itu ayah bagi kita semalam, masa semalam kami ada majlis dekat di Kuala Nerang, ada majlis. Habis majlis tu dia pun minta kita tolong jadi terjemah Syekh Khalil. Syekh Khalil tu yang Syekh Khalil Ilyas Al-Iraqi datang ke Kuala Nerang semalam. Guru-guru ayah saya lah minta tolong terjemahkan Syekh. Semalam tu kali pertama lah, first time. Habis tu ayah kata esok tolong ganti Walid Ustaz di Masjid Bukhari. Kita pun sebenarnya tak mahu, takut. Tapi Walid kata makcik-makcik, pakcik-pakcik setiap hari duk tanya, setiap kali mengajar mesti tanya, Amidi mana? Amidi mana? Jadi hari ini insya-Allah kita khidmatlah sama-sama insya-Allah. Sekadar kita bolehlah makcik insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita tak baca hari ini Sahih Bukhari, tak baca tak baca, takut kitab besar sangat, dia kena ahli dia dah baca. Hari ini kita tazkirah ringkas saja insya-Allah dalam masa 1 jam ataupun kurang sikit insya-Allah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, jagakanlah anfusakum, jagakanlah diri-diri kamu, wa ahlikum nara, dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka.
Allah perintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, jagakanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sebagai seorang ibu ataupun kita sebagai seorang ayah, pastilah kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak inginkan anak-anak kita ini terjerumus ke dalam api neraka. Bahkan kita tak mahu orang-orang yang kita kenali, rakan-rakan kita, orang yang pernah berkawan dengan kita tidak mahu mereka ini masuk ke dalam api neraka. Sebab itu suatu ketika ada satu orang ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditanyakan satu orang pemuda, satu orang ibu tanyakan kepada satu orang ulama, wahai tuan guru, macam mana saya nak gerak mayang subuh anak saya ni, macam mana saya gerak mereka tapi mereka tak mau bangun. Abang makik semayang subuh, dia tak mau makik. Kakak makik mayang subuh, tak mau makik. Ni macam mana saya nak gerak ni? Gerak makik mayang subuh tak mau, makik gerak tak mau makik. Kemudian seorang alim tadi ditanya balik kepada ibu yang bertanya kepada dia, ditanya balik. Dia kata, kakak, macam manakah kamu kalaulah suatu ketika, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana kamu duduk di dalam rumah, tiba-tiba rumah kamu tu terbakar. Kamu nak buat macam mana? Sedangkan anak-anak kamu kesemuanya sedang nyenyak tidur, apa kamu nak lakukan? Maka kata ibu tadi, maka tentulah saya akan gerak anak-anak saya akan tarik tangan keluar daripada rumah. Tarik tangan anak tadi keluar daripada rumah. Maka kata ulama tersebut, ini adalah api dunia, kamu tarik tangan macam tu. Bagaimana pula pandangan kamu jika api tersebut adalah api neraka di akhirat kelak? Api yang Allah sediakan kepada orang-orang yang murka kepada Allah. Api yang Allah sediakan kepada manusia-manusia yang mengingkari perintah Allah. Bagaimanakah pandangan kamu kalau api tersebut api neraka? Nampak tuan-tuan yang hati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni pakcik, makcik, kalau kita sekarang, kita mungkin dah berusia, kita berumur, kita dah semakin lanjut, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah sediakan bagi manusia ini, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, Allah berikan macam-macam cara untuk kita selamat daripada api neraka. Allah berikan macam-macam cara untuk kita selamat daripada api neraka. Contohnya kita pada zaman sekarang, pada kita yang sudah berusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin kita nak mengapai Quran macam anak-anak kita dah tak mampu. Kita nak mengapai Quran macam cucu-cucu kita tak mampu. Contohnya. Tapi makcik-makcik cuba detikkan dalam hati, insya-Allah kalau anak aku masih ada yang muda-muda, aku nak suruh menghafaz Al-Quran. Tiba-tiba anak kita semua dah habis universiti, dah habis mengaji mana-mana, dah jauh dah mengaji. Niatkan dalam hati makcik-makcik, insya-Allah kalaulah aku ada cucu tersebut nak bagi menghafaz Al-Quran. Sebab apa pentingnya menghafaz Al-Quran? Kerana kalaulah kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak kita ataupun cucu kita, satu orang sahaja yang menghafaz Al-Quran, maka dia boleh memberikan syafaat kepada 70 orang ahli neraka, yang wajib 70 orang tersebut masuk ke dalam neraka. Yang mana 70 orang tersebut, ya Allah telah tuliskan bagi mereka, kamu masuk ke dalam api neraka. Maka kita ada satu orang cucu yang menghafaz Al-Quran 30 juzuk, maka cucu tersebut boleh bagi syafaat kepada ahli keluarga dia yang wajib masuk ke dalam neraka Allah. Kalau cucu kita ada satu orang yang menghafaz Al-Quran, kita sebagai nenek, takkan dia tak bagi syafaat kepada kita kalau kita ni ditulis di sisi Allah, na'udzubillahi min dzalik, masuk ke dalam api neraka Allah. Kita tak tahu. Manusia ketika mana dilahirkan, Allah dah tulis rezeki, Allah dah tulis ajal, Allah dah tulis kamu celaka ataupun bahagia.
Sebab itu kata ulama, kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah nak masukkan kita, Allah nak golongkan kita daripada golongan yang masuk ke dalam api neraka Allah, Allah tidak akan jadikan kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka husnuzan kepada Allah, bersangka baik kepada Allah, maka manusia yang termasuk daripada golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak akan masuk ke dalam api neraka Allah. Maka Allah jadikan kita daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini petanda Allah nak berikan kita syurga Allah Subhanahu wa taala, kata ulama. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yu'ta yaumal qiyamati bil qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul baqarati wa ala imran tuhajjan an sahibihima, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhirat kelak didatangkan dengan Al-Quran dan ahli Al-Quran. Ni suatu ketika mana di hari kiamat kelak tidak ada manusia yang boleh berikan syafaat, seperti mana Syekh Khalil sebut semalam. Manusia datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, berikan syafaat kepada kami. Kerana apa manusia mula-mula sekali mereka memilih Nabi Adam? Kerana apa? Kerana mereka menyangkakan bahawasanya manusia yang paling mulia adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Jika tidak ada manusia yang pertama, bagaimanakah nak ada manusia yang terakhir? Bagaimanakah nak ada zuriat-zuriat jika tidak diciptakan manusia yang pertama? Maka manusia menyangkakan bahawasanya manusia yang ada kedudukan di sisi Allah ketika itu adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Maka manusia datang kepada Nabi Adam AS. Wahai Nabi Adam, berikan syafaat kepada kami, berikan syafaat kepada kami. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, diri-diri masing-masing. Diriku untuk diriku, diri kamu untuk diri kamu. Ketika ini seorang ibu tidak boleh memberikan syafaat kepada seorang anak. Seorang anak tidak boleh berikan syafaat kepada seorang ibu, melainkan diizinkan oleh Allah. Siapa golongan yang diizinkan oleh Allah? Di antaranya golongan para syuhada, di antaranya golongan alim ulama, di antaranya mereka yang menghafaz Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka golongan-golongan ini didatangkan pada hari kiamat dengan Al-Quran dan ahli Al-Quran. Kata Nabi, dan ahli Al-Quran ini yang bersifat mereka beramal dengan apa yang diturunkan Allah. Allah turunkan Al-Quran macam ni, maka mereka beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Maka mereka beramal. Macam mana kita nak tahu kita ni Al-Quran? Adalah kita sentiasa mulazamah dengan Al-Quran, berterusan membaca Al-Quran. Sekalipun kita bukan orang yang menghafaz Al-Quran, tapi kalaulah kita sentiasa membaca Al-Quran, maka kita ahli Al-Quran. Adakah semestinya satu orang yang menghafaz Al-Quran ini dia termasuk ahli Al-Quran? Tak semestinya makcik-makcik, tak semestinya. Kalau menghafaz Al-Quran tapi tinggal Al-Quran, tak pernah baca Al-Quran, khatam 30 juzuk Al-Quran, kemudian tak ngapai dah, tak ngulang dah, tinggal Al-Quran berabuk dekat atas mari. Ahli Al-Quran ke macam tu? Tidak. Bukan ahli Al-Quran. Bahkan di akhirat kelak Al-Quran akan melaknat orang tersebut, na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi, di akhirat kelak didatangkan Al-Quran dengan ahli Al-Quran yang mereka beramal dengan Al-Quran di hari kiamat. Dia datangkan pada hari kiamat, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahli Al-Quran tersebut dimulakan dengan suratul Baqarah. Datang mula-mula datang surah Baqarah, datang surah Ali Imran, dan dua surah tersebut memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran, yang selalu mulazamah membaca Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kita kalau tak mampu nak baca Al-Quran, tak mampu nak menghafaz Al-Quran, didik anak-anak supaya di antara anak-anak kita yang 8 orang, yang 10 orang, yang 7 orang, cari 1 orang untuk menghafaz Al-Quran. Ni sebab apa ni? Ni persediaan kita di hari kiamat ni. Persediaan kita nak bagi 1 orang anak mati syahid. Nak cari kat mana syahid? Kok simen anak ada? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita masih berpeluang untuk cari anak menghafaz Al-Quran.
Sebab itu kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita anak kita tak ada menghafal Quran, niat dalam hati nak berikan cucu kita menghafaz Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah satu ketika cucu tak mampu nak menghafal Quran, doakan kepada cucu tersebut supaya Allah berikan kepada dia kekuatan. Yang paling penting sekali, peranan paling penting adalah doa daripada ibu dan ayah kepada anak tersebut. Ibu dan ayah doakan kepada anak tersebut, kerana doa daripada kedua insan yang mulia ini dimakbulkan oleh Allah. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala boleh menjadi satu orang yang sangat alim kabir, dikenali daripada zamannya sehingga manusia ni, daripada zaman beliau mengarang kitab-kitab, daripada zaman yang beliau dikenali, maka sampai zaman sekarang kitab-kitab beliau tidak pernah ditolak oleh para alim ulama. Kalau kita pernah dengar karangan beliau Ihya Ulumuddin, tentang kisah kitab yang berjilid-jilid, 4 jilid, iaitu kitab tasawuf yang terakhir. Kalau kita nak mula-mula nak mempelajari tasawuf, kita mulakan dengan kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku. Sebab itu kadang-kadang kita salah faham apa yang dimaksudkan dengan wahai anakku. Mungkin kita sekarang ni kita dah berusia, nasihat ni sebagai manusia dia faham apa? Nasihat ini adalah semata-mata Imam Ghazali tulis khusus untuk pemuda-pemuda. Mereka menyangka, kadang-kadang lah manusia kita baca ayyuhal walad, wahai anakku, maka kita kata, saya ni dah berusia, umur dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, maka kitab tersebut ni khusus untuk pemuda-pemuda. Sebenarnya tidak. Kitab tersebut untuk semua lapisan umur. Yang dimaksudkan dengan walad di sini adalah satu orang yang baru nak mempelajari agama. Ini maksud dia. Bukan satu orang yang baru lahir, bukan satu orang pemuda yang baru masuk usia remaja, tidak. Bahkan satu orang yang baru nak mengenal agama Allah, baru mula-mula nak mengaji agama Allah, baru nak mula-mula nak mempelajari Islam. Maka ini yang dimaksudkan dengan al-walad, budak-budak muda, budak-budak yang ilmunya bawahan. Ini yang disebutkan oleh guru kami Syekhuna Syekh Hisham Al-Kamil. Mula dengan kitab apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ayyuhal Walad, kitab Imam Ghazali. Banyak karangannya, tapi dalam tasawuf yang dikenali adalah Ayyuhal Walad. Kemudian kita naik sikit kitab apa? Bidayatul Hidayah. Ini kitab kedua Imam Ghazali yang sesuai kepada kita. Selepas daripada habis Ayyuhal Walad, naik kepada kitab Bidayatul Hidayah. Habis dah Bidayatul Hidayah, masukkan pula kitab apa? Minhajul Abidin, Minhajul Arifin, Minhajul Abidin, dan akhir sekali adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ni Imam Ghazali ni, kitab Ihya Ulumuddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kan pada zaman beliau kitab Ihya Ulumuddin ni diterima pakai oleh alim ulama. Tapi ada sebahagian kecil orang-orang alim di zaman tersebut, dia nak menolak pandangan, dia nak menolak kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Dia nak tolak, kata kitab tersebut tak sesuai untuk kita pelajari. Dia buat pula satu kitab. Maka dibuat satu kitab untuk menolak Imam Ghazali Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ada beberapa orang ulama, orang-orang alim. Tapi di mana kita nak tanya sekarang ni, di mana kitab mereka? Tak ada. Kita tak jumpa dah kitab mereka. Bahkan kita jumpa kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala daripada puluhan tahun sampai sekarang, ratusan tahun. Bahkan Imam Ghazali lahir pada tahun 450 Hijrah, wafat pada tahun 505 Hijrah di Tus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala waktu kecil ni, ayah ada doa apa kepada dia boleh jadi satu orang yang alimun kabirun, satu orang yang sangat alim. Apa ayah ada doa kepada dia? Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan anak aku ini satu orang yang cerdik,
dan jadikan anak aku ini satu orang yang berilmu, dan jadikan anak aku ini satu orang yang saleh. Tiga benda. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau jadikan anak aku ini satu orang yang cerdik, dan jadikan anak aku ini satu orang yang berilmu, dan jadikan anak aku ini satu orang yang saleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah makbul tiga doa daripada ayah kepada Imam Al-Ghazali. Tiga-tiga Allah makbulkan. Pertama, didoakan oleh ayah supaya diberikan kepada anak tersebut kecerdikan. Diberikan kepada anak tersebut kecerdikan. Sehingga kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad disebutkan oleh guru kepada Imam Al-Ghazali yang bernama Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini yang gelaran diberikan kepada ulama tersebut, guru kepada Imam Al-Ghazali, Al-Juwaini tersebut diberikan gelaran kepada Imamul Haramain, Imam dua tanah haram. Imam dua tanah haram. Kenapakah diberikan kepada beliau gelaran Imam dua tanah haram? Kata ulama, sebagian ulama menyebutkan bahawasanya suatu ketika, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Juwaini duduk di Mekah. Maka orang-orang kenal, Allah datang kepada kita, ulama kabir, ulama besar. Siapa? Imam Juwaini datang kepada kita. Maka kawan tersebut dia tengok, sekarang zuhur di Madinah, di Mekah. Zuhur di Mekah. Maka dia jumpa kawan dia tanya, aku jumpa Imam Juwaini di Mekah kemarin. Maka kawan dia kata, hang biar betul duduk dengan aku kemarin Imam Juwaini di Madinah. Maka maknanya Imam Juwaini duduk di Mekah dan Madinah dalam satu masa. Maka disebutkan, sebahagian ulama menyebutkan bahawasanya Imam Juwaini diberikan sebagai imam dua tanah haram kerana sewaktu mana dia hidup kat rumah, Allah berikan kemuliaan kepada dia. Dia boleh duduk di Mekah dan Madinah dalam satu masa. Siapa boleh buat? Allahu Akbar. Orang-orang yang diberkati oleh Allah masanya, dia boleh duduk macam tu. Dan sebagai ulama lain menyebutkan bahawasanya kenapakah Imam Al-Juwaini ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diberikan dengan gelaran dua imam dua tanah haram. Kenapa? Kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebahagian ulama lain menyebutkan bahawasanya Imam Juwaini disebutkan Imam Haramain, imam dua tanah haram, kerana beliau boleh memberikan fatwa di Mekah dan di Madinah. Di Mekah dan di Madinah, dia boleh bagi fatwa di Mekah boleh, di Madinah boleh. Pada zaman sekarang, kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita mufti, satu orang mufti di Malaysia, boleh tak bagi fatwa di Mesir? Tak boleh. Satu orang mufti Mesir boleh tak bagi fatwa kepada negara Malaysia? Tak boleh. Kerana apa? Mereka tak dapat fahami waqi' negara Malaysia. Contoh, kita bagi musafir, kita bagi contoh jamak qasar di Malaysia. Jamak qasar di Malaysia, di manakah kita boleh jamak qasar? Kalau kita di Al-Ustaq tu, lepas daripada Al-Ustaq ni baru kita boleh, kita nak musafir ke mana? Ke Kuala Lumpur. Keluar daripada daerah kita tu, maka kita boleh musafir, kita boleh jamak qasar. Keluar daripada mana? Ni dekat sini orang panggil Allahumma salli. Contoh kami di Kuala Nerang, keluar masuk Pokok Senar, masuk ke Langgak, masa tu boleh jamak qasar. Kita dah boleh buat qasar waktu tu. Tapi kalau di Mesir tak boleh lagi. Kita di Qahirah besar, 1 jam berjalan tak keluar lagi pada Qahirah. Kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di Mesir 1 jam keluar daripada 1 jam berjalan tak keluar lagi daripada Qahirah. Ulama Mesir memberi fatwa bahawasanya jamak qasar, selagi mana kamu duduk di kawasan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kawasan Qahirah, maka kamu tak boleh lakukan jamak qasar. Kalau kami di Hayus Sabi', naik pergi ke mana? Masjid Syekh Saleh Al-Ja'fari. Baru ni rombongan Ustaz Nizam bawa makcik-makcik, pakcik-pakcik datang ke Mesir. Kamilah jadi tuan rumah hari tu. Maka musafir, masa kita nak jamak qasar daripada kita duduk di kawasan Qahirah, boleh tak boleh? Ulama Mesir sebut tak boleh. Ini yang saya mengaji dengan guru-guru di Mesir, mereka sebut tak boleh jamak qasar. Selagi mana kita tak keluar daripada kawasan Qahirah, maka jangan jamak qasar.
Maka keluar daripada Qahirah pi ke Iskandariyah dan sebagainya, baru boleh jamak qasar waktu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Batuk sikit makcik, baru balik. Baru tak sampai seminggu lagi, 4 hari. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Al-Juwaini ni, kita cerita tentang Imam Juwaini, dia boleh bagi fatwa kepada 2 negara, Mekah dan Madinah. Boleh bagi Mekah, boleh bagi fatwa. Madinah pun boleh bagi fatwa, punya alim. Guru siapa? Guru kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Sehingga kan Imam Juwaini sebut dia guru kepada Imam Ghazali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sebut bahawasanya ni, dia cerita, dia sifatkan tentang peribadi muridnya Imam Ghazali. Dia kata apa? Al-Ghazali adalah satu orang yang sangat cerdik, yang paling cerdik daripada ulama-ulama lain di zamannya, kata Imam Al-Juwaini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia adalah pemimpin bagi pemuda-pemuda Islam waktu tersebut. Anak-anak muda ni di zaman Imam Al-Ghazali, siapa pemimpin bagi anak muda? Imam Ghazali adalah pemimpin bagi budak-budak muda ni. Budak-budak muda zaman kita naik motor contohnya, naik kereta contohnya. Zaman Imam Ghazali ni ada budak-budak nakal juga, ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan anak-anak muda tersebut, mereka mengikut ulama, mereka mengikut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kerana Imam Ghazali adalah pemimpin bagi anak-anak muda. Ini nak cerita apa ni? Ni doa Allah makbulkan doa bagi ayah Imam Ghazali, doakan anak jadi cerdik. Guru kepada Imam Ghazali sebut Imam Ghazali adalah orang yang paling cerdik di zaman dia. Ayah doa kepada Imam Ghazali, ya Allah Tuhanku, Engkau berikan anak aku jadi satu orang yang salih. Sehingga kan kata ulama, Imam Ghazali bukan sahaja orang-orang salih, Allah makbulkan doa ayahnya, bahkan Allah berikan kepada dia apa dia jadi pemimpin ataupun ketua bagi orang-orang salihin di zamannya. Orang-orang yang salih ni, nak cari siapa orang paling salih daripada kalangan orang-orang yang salih, orang tak jumpa orang lain, bahkan orang jumpa Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah ketua bagi orang-orang yang salih. Yang ketiga, ayahnya doa kepada Imam Ghazali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, berikan kepada anak aku ini apa dia? Berikan dia, limpahkan dia dengan ilmu, jadikan dia satu orang yang berilmu. Tak ada satu orang ulama pun yang mengingkari keilmuan ataupun memperkecilkan keilmuan Imam Ghazali. Tak ada satu orang pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kan pada zaman kita cerita pada zaman Imam Ghazali ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada zaman Imam Ghazali ni, suatu ketika pemimpin ni tak suka kepada Imam Ghazali. Dia tak suka, maka apa dia buat? Dia tanamkan sifat, ditanamkan kebencian para ulama kepada Imam Ghazali. Dia tanamkan ni, Imam Ghazali ni macam ni, Abu Hamid Al-Ghazali ni sekian. Dia nak bagi apa? Nak bagi orang-orang alim tak suka kepada Imam Ghazali. Nak bagi semua orang tak suka. Tapi bila para ulama tersebut, bila sebut ulama ni, bila sebut tentang ulama, maka mereka nakkan zahirnya kebenaran. Mereka nak zahirkan kebenaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka para ulama mereka mengkaji, tanya tentang Imam Ghazali, maka waktu tu maka mereka terselahlah daripada Imam Ghazali satu orang yang sangat alim dalam banyak jenis ilmu. Maka semua ulama tadi mengatakan Imam Ghazali adalah yang paling alim, yang sangat alim. Maka mereka tak, yang pemimpin tanam tadi sifat tak suka, maka mereka buat tak, tolak tepi benda tersebut. Yang paling penting, Imam Ghazali adalah satu orang ulama yang sangat alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak cerita apa ni makcik-makcik? Allah berikan disebabkan doa ibu dan ayah. Allah makbulkan doa ibu dan ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya sendiri pengalaman, mak cerita sewaktu mana mak dan ayah belajar di Mesir. Mak ayah belajar di Mesir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa kunjungan terakhir ke maqam Imam Asy-Syafi'i, kunjungan terakhir ke maqam Imam Asy-Syafi'i, mak dan ayah pergi ziarah maqam Imam Syafi'i. Masa tu dah
lahirkan kakak saya di Mesir, dah lahirkan kakak. Maka saya masih dalam kandungan mak waktu tu. Mak doakan kepada mak tu, ya Allah Tuhanku, dengan berkat Imam Asy-Syafi'i ni Tuhanku, kau berikan anak dalam kandungan ni Tuhanku, ya Allah, jadi macam Imam Syafi'i. Mak doa macam tu, jadi macam Imam Syafi'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak cerita, ni mak Umi dulu doa dekat hang dulu masa kecil-kecil, masa duduk dalam kandungan 2 bulan, Umi doa supaya hang jadi macam Imam Syafi'i. Kita pun Allah, alhamdulillah, ni pilihan Allah. Allah berikan mak kita doa. Jadi bila kita semakin berusia, semakin besar sikit, kita nampak Allah bukakan jalan elok kepada kita. Bukan kita nak kata kita maqam Imam Syafi'i, tidak. Tapi nak cerita Allah buka jalan kebaikan disebabkan berkat doa ibu kita dulu dalam kandungan tu. Sebab tu Imam Syafi'i ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sezaman dengan Imam Syafi'i ada para muhaddisin, para ulama yang alim dalam hadis, ada ramai. Imam Syafi'i ni adalah minal fuqaha, daripada golongan-golongan faqih. Sebab itu kalau kita mengaji hadis, mengaji fiqh, kita akan dapati bahawasanya dalam satu permasalahan hukum ni, ulama fiqh kata macam ni, ulama hadis kata macam ni, sekian. Kita nak ambil pandangan siapa? Adakah kita nak ambil pandangan ulama hadis ataupun ulama fiqh? Maka kata ulama yang kami mengaji daripada guru kami di Ruwaq Jawi di Mesir sana tu, Syekh Wahid, dia sebut kepada kami mengaji dengan beliau kitab Mustalah Hadis. Dia sebut apa? Dia sebut kalau bersalahan para ulama fiqh dengan ulama hadis, maka kita kena dahulukan quddimal ulama al-fiqh. Hendaklah kita dahulukan ulama fiqh daripada ulama hadis, kerana mereka ini lebih memahami waqi' ataupun suasana ketika mana di zaman tersebut. Dia lebih memahami daripada ulama hadis. Ulama hadis bukan ulama hadis. Al-hadis baru, hadis tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i daripada golongan hadis, ulama hadis. Kalau saya daripada mula belajar dulu rasa seronok mengaji, lebih cenderung mengaji kalau kawan-kawan di Mesir yang pergi ke Mesir, ramai yang suka mengaji bahasa Arab. Mengaji bahasa Arab, duduk depan ulama, cari syekh-syekh bahasa Arab, mengaji kitab-kitab Arab. Kitab-kitab Arab ni apa? Kitab-kitab nahwu saraf tu. Kitab nahwu ni dia ada yang bawah, ada yang tinggi sikit, ada yang tinggi. Kawan-kawan di Mesir, kawan-kawan saya sendiri ramai suka mengaji kitab bahasa Arab, mengaji nahwu, mengaji satu persatu nahwu. Saya kurang sikit nahwu, dan alhamdulillah dah selesai banyak kitab dah berkaitan dengan nahwu ni. Cuma saya lebih cenderung hati kepada fiqh. Sembang-sembang dengan mak, apa-apanya mak doakan kita cenderung macam Imam Syafi'i. Sebab tu hati kita, oh macam tu, pilihan Allah. Ni berkat doa ibu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mak doakan, ya Allah Tuhanku, anak lelaki aku 2 orang ni, mak doakan di Mekah, doa-doa teriak-teriak depan Allah, anak aku Amidi dan Syamil, jadikan mereka ulama tersohor. Mak doa berkat doa mak dan ayah. Kita nak kata kita hebat? Tidak. Kita nak kata kita ni lebih daripada orang lain? Buat pun kita nak kata. Kita nak cerita doa, berkat doa ibu ni Allah bukakan segala kebaikan dengan berkat doa ibu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suatu kecil sekali pun masa masih kecil kita nampak Allah buka. Suatu mana ayah ceritakan pengalaman. Ayah cerita masa umur 6 tahun, tiba-tiba saja ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk dalam kereta. Kita tak ingat dah benda ni, kita tak ingat dah. Ayah cerita suatu umur 6 tahun, maka tiba-tiba saja saya sebut dekat ayah, Walid, Amidi dah hafaz Al-Quran. Habaq angkat Walid macam tu. Kemudian Walid pun tanya, apa dia hang kata apa tadi? Amidi nak hafaz Al-Quran. Saya tak ingat dah benda ni, 6 tahun tak ingat dah makcik. Tapi ayah cerita balik, ayah saya menangis kerana saya sebut benda tu. Dan Allah buka jalan. 11 tahun ayah hantar masuk tahfiz. Mengapai Al-Quran. 11 tahun, 13 tahun khatam 30 juzuk Al-Quran, 2 tahun setengah. 14, 15 masuk ke mana? Buat syahadah Al-Quran. Masih tak syahadah Al-Quran? Syahadah Al-Quran ni dia macam hari ni kita baca sehari 3 juzuk. Sehari 3 juzuk kita mengapai kat ustaz. Esok kita mengapai pula sehari 5 juzuk.
Esok pula kita ngapai sehari 10 juzuk kat syekh, kat ustaz yang depan kita ni tak tengok lah. Lepas tu sehari 15 juzuk, sehari 15, kemudian sehari 30 turis. Satu hari 30. Start daripada sebelum subuh sampai lepas Isya, sampai 12 malam. Sebelum subuh start 12 malam. Saya dapat 2 hari, sehari 15, sehari 15, berkat doa ibu dan ayah semua sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat doa mereka. Kalau kita tengok, sebab itu kita sebagai ibu dan ayah, doalah macam mana pun kepada anak. Kalaulah anak tersebut Allah tak buka lagi jalan ketika mana kita hidup, maka Allah akan buka jalan ketika mana kita mati nanti. Kita dah mati dah nanti. Sebab tu pentingnya kita nak lahirkan anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita yang menghafaz Al-Quran. Tiba-tiba kita tak boleh hafaz Al-Quran. Cucu-cucu kita semua, anak-anak kita semua dah mengaji, mengajak, kerja kerajaan, kerja sana, kerja sini, kerja sana, kerja sini, kerja sana, maka semua dah kerja. Tidak ada yang berkesempatan lagi nak hafaz Al-Quran. Anak-anak mereka pun kita tengok-tengok, macam tak ada harapan je nak ngapai Al-Quran. Maka makcik-makcik, jangan lepaskan harapan untuk kita sentiasa memberi sumbangan, memberi yang kita mampu kepada anak-anak tahfiz yang menghafaz Al-Quran. Tiba-tiba ada orang buka. Okey, hari ini kita buka pendaftaran kepada siapa yang nak wakafkan Al-Quran. Siapa yang nak wakafkan Al-Quran, dia bagi sumbangan. Okey, makcik sekian-sekian bagi RM20, RM30, RM50, RM70, RM100, RM150, maka beri duit. Maka anak-anak tersebut mengapai Al-Quran. Pahala dapat kepada siapa? Kepada makcik-makcik lah yang tulis nama tu, pakcik-pakcik tulis nama, abang-abang, kakak-kakak tulis nama. Kalau saya mengapai Al-Quran, pok menekan saya mengaji di Mesir 1 tahun. 1 tahun dia gaji di Mesir. Bila balik di Malaysia, dia tahu kata anak menekan nak mengapai Al-Quran, dia beli 1 Al-Quran. Dia hadiah Amidi, ni Pak Tih hadiah dekat hang ni Al-Quran. Oh, terima kasih Pak Tih. Terima kasih. Al-Quran yang dia bagi itulah saya mengapai 30 juzuk Al-Quran, saya mengulang sampai saya ingat 30 juzuk Al-Quran. Pahala dapat kat siapa? Dekat pak menekan saya. Quran mahal kan makcik? Tak mahal, RM30. Dekat Mesir RM15, RM10 pun ada, RM5 pun ada. Tapi pahala berpanjangan sampai kepada kita mati nanti ni. Pak menekan saya nanti mati, nanti boleh tengok pahala akan sampai. Bila saya baca sampai. Kan? Kalau saya sendiri bila nak baca Al-Quran, nak mengulang Al-Quran, saya akan, Tuhanku ya Allah, dengan pahala Al-Quran yang aku baca ni, Tuhanku, Engkau sampaikan kepada mak ayah aku, Engkau sampaikan kepada kakak aku, Engkau sampaikan kepada adik-adikku semua, Engkau sampaikan kepada tok dan tok wan aku belah mak, Engkau sampaikan kepada tok dan tok wan aku belah ayah, Engkau sampaikan juga kepada makcik, pakcik yang pernah support aku mengaji sewaktu mana aku mengaji. Sampaikan kepada mereka, Tuhanku ya Allah, sampaikan kepada mereka. Saya doa macam tu, insya-Allah. Makcik-makcik nanti yang pernah support saya mengaji, nanti bila mati, nanti cuba tengok dalam kubur, insya-Allah sampai, insya-Allah. Itu maksud dia apa? Maknanya kita salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita ada kesempatan untuk kita memberikan infak kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita dan sebagainya, maka berikan untuk mereka menghafaz Al-Quran. Bukan benda-benda yang mudah. Inilah kesempatan yang ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah rasa tak mahu cakap panjang sebenarnya, nak bagi dalam 40 minit, setengah jam macam tu je. Ni pun dah terlebih dah ni, insyaAllah. Cuma mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan manfaat kepada semua. Tak buat persediaan pun sebenarnya ni. Ayah kata semalam pun dekat pukul 12 malam. 12 malam ke pukul 1 atau ayah cerita. Kita pun kalut-kalut pening pula nak cerita apa lah pagi ni. Tawakal. Ayah kata apa? Ayah kata kemarin masa nak terjemah Syekh kemarin tu kali pertama lah, kalau makcik-makcik pergi kemarin kali pertama terjemah. Kata dekat ustaz, guru saya, salah seorang guru saya yang mengajar, ustaz saya nak terjemah macam mana, nak terjemah macam mana ni ustaz, takut ni, tak pernah terjemah Syekh. Ustaz kata setiap benda ada permulaan dia, setiap benda pasti ada permulaan. Saya pegang kata-kata tu, insya-Allah tawakal pada Allah. Ayah kata apa? Ayah kata kalau wali sendiri, wali lebih suka serah kesemuanya kepada Allah daripada bergantung dengan diri sendiri. Saya pegang kata-kata wali saya, pegang, tawakal pada Allah. Allah berikan kemudahan, alhamdulillah. Jadi insya-Allah saya pun sedikit sebanyak lah nak cerita sampai ke Mesir bila, sampai daripada Mesir pada hari Jumaat, hari Khamis malam sampai hari ni hari Khamis. Ni hari Khamis, dekat seminggu dah lah, dekat seminggu. InsyaAllah duduk di Malaysia ni hampir 5 bulan insyaAllah.
Doalah makcik-makcik duduk di Malaysia 5 bulan insya-Allah, cadangnya nak habiskan hafazan hadis insya-Allah. Dia suruh mengapai, guru suruh mengapai 2000 hadis. 2000 hadis kalau nak sambung ke Yaman, Jami'ah Darul Mustafa. Saya sekarang ni Allah beri alhamdulillah menghafaz 1500 hadis lebih kurang lah. Ada lagi baki, maka nak habiskan baki 5 bulan di sini, 5 bulan di sini untuk 2000 hadis. Maka habis puasa nanti, bila habis Ramadan barulah nak musafir ke Yaman insya-Allah. Nak duduk di sana 4 tahun. Cadangnya macam tu insya-Allah. Habis sana ijazah, nak mai sini Ustaz. Ayah kata boleh ambil master kat sini. Ambil master di sini. Cadang nak buat master Ustaz di sini. Habis master di sini cuba nak minta PhD di Azhar, tengok insya-Allah. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Azhar sendiri mereka menerima pelajar-pelajar lepasan daripada Habib Umar. Mereka menerima insya-Allah. Cadangnya macam tu, nak habis PhD, nak sambung Azhar di Mesir, nak sambung di PhD di sana. Doalah makcik-makcik semua, makcik-makcik insya-Allah mudah Allah pemudahkan urusan. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad semalam Syekh Khalil dia scan kemarin. Dia scan. Dia kata apa? Tengah-tengah duk salam dengan Syekh, dia kata apa? Syekh Khalil ni ayah beritahu dia salah seorang daripada satu orang yang kasyaf. Kalau dia tengok satu orang ni, dia boleh scan, dia boleh tahu. Abang sekian-sekian ni nak menikah ni, cara ni nak menikah ni. Mai makcik seorang ni, makcik ni cara ni. Tak kena cucu kat mana-mana ni. Tengok abang sekian-sekian. Maka Syekh Khalil dia boleh scan. Dia tengok satu orang, dia boleh scan. Saya kemarin pun duk dengar tazkirah Syekh duk bagi tazkirah. Kita dengar kemarin, macam kena kat aku ya pun. Memang kena kat saya pun. Cuma orang ni tak perasan. Kena kat saya satu benda. Dekat nak salam, nak balik tu Syekh salam dengan Syekh. Syekh kata apa? Syekh kata Syekh tanya, hang berapa lama lagi nak duduk di sini ni? Habaq kat Syekh insya-Allah 5 bulan. 5 bulan insya-Allah, tak apa. Dan lama lagi lah aku boleh tengok muka hang. Syekh kata macam tu. Kita pun insya-Allah sayyidi syukran jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Itu nak salam dengan Syekh, nak pisah dengan Syekh tu. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh salam dengan Syekh. Syekh kata apa? Hang balik daripada Mesir nanti baru jadi alim besar. Hang balik daripada Mesir nanti baru jadi alim kabir. Kita pun Allah. Macam mana Syekh tahu kata nak pergi Mesir balik? Kita balik pada Mesir, tak cadang nak pergi Mesir. Cadang lambat lagi tu. Syekh kata kamu balik Mesir nanti baru jadi satu orang alim kabir. Syekh kata macam tu. Baru jadi orang alim lepas daripada balik Mesir, baru jadi satu orang yang sebenar-benarnya alim. Syekh kata. Kita pun Allah, macam mana ni? Kan? Cerita kat ayah. Ayah kata memang sungguh Syekh Khalil dia boleh scan. Dia boleh tahu. Maknanya Syekh tahu, kata seolah-olah dia tahu, kata saya nak pergi ke Yaman, balik ke Malaysia dan akhir pengajian di Mesir. Seolah-olah dia tahu macam tu. Insya-Allah. Jadi rasa cukuplah sekadar tu. Maknanya nak suruh apa makcik-makcik doakanlah. Saya kekuatan saya ni duduk di doa ibu dan ayah dan juga makcik dan pakcik-pakcik semua yang daripada dulu duk support mengaji kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah terima apa segala amal soleh kita, apa yang kita lakukan di muka bumi Allah ini, untuk kita mengutip pahalanya, untuk kita mengutip redha Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, pada seluruh yang hadir, ibu-ibu, bapa-bapa, pakcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak dan semua yang hadir terhadap penyampaian ini. Jika ada salah kasar dan sebagainya, saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, pada seluruh yang hadir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع قطر أنثى وذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. يا تواب تب علينا توبة نصوحا. يا تواب تب علينا توبة نصوحا. يا تواب تب علينا توبة نصوحا. وانظر إلينا وارحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.